وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita sampai pada muka surat 231, firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat, iaitulah firman Allah, wasta'inu bis sabri was salat. Dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat, ayat 45 dari surah Al-Baqarah. Kata Buya Hamka, dipesankan dalam rangka nasihat kepada pemuka-pemuka Yahudi sebagai merangkul mereka ke dalam suasana Islam, supaya meminta tolong kepada Tuhan, pertama dengan sabar, tabah, tahan hati dan teguh, sehingga tidak berkucak bila datang gelombang kesulitan. Ayat wasta'inu bis sabri was salah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan menunaikan salat. Ayat ini datang ketika Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang orang Yahudi, membicarakan tentang para pendeta Yahudi dan sifat mereka, dan perintah kepada mereka supaya mereka mentaati Rasulullah dan mematuhi juga mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat pendeta Yahudi itu, sebelum Rasulullah datang, mereka suka mengubah ayat Taurat. Mereka menjual wahyu dengan kepentingan dunia. Kan Allah Ta'ala sebut, mereka mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran. Sifat siapa ni? Sifat pendeta Yahudi. Demikian juga Allah Ta'ala sebut, wa aminu, ayat sebelumnya, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan pada pendeta Yahudi dengan Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu, wahai para pendeta Yahudi, menyuruh orang ramai untuk melakukan kebaikan, wa tansawna anfusakum, sedangkan kamu lupa kepada diri kamu sendiri? Allah Ta'ala sebut perkara itu, mensifatkan bagaimana sifat sebahagian, menceritakan sebahagian sifat para pendeta Yahudi yang mana mereka tidak berpegang kuat dengan agama. Maka Allah Ta'ala suruh mereka kembali kepada agama. Bila kembali kepada agama, apa dia tuan-tuan? Datang ayat wasta'inu bis sabri was salah. Kerana nak tinggal sifat-sifat yang dulu mereka lakukan, satu perkara yang suka. Kalau dulu suka mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, menyembunyikan kebenaran, menjual ayat Allah dengan harga yang murah, suruh orang buat baik tapi diri sendiri tak buat, cegah orang melakukan kemungkaran tapi diri sendiri buat. Nak ubah sikap tu bukan perkara yang mudah. Jadi nak dapat perkara itu melalui apa? Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong kepada Allah untuk kembali kepada jalan agama dengan bersabar dan menunaikan salat. Akan tetapi kita dah sebut dalam banyak kali dalam kuliah, pengajaran yang diambil dari Al-Quran bukan khas untuk peristiwa yang disebut, tetapi mesti dia umum kepada semua orang Islam. Walaupun asal ayat ini diturunkan kepada pendeta Yahudi, akan tetapi mesti pengajaran ayat dikenakan juga kepada kita, kerana sifat itu ada pada orang Islam hatta hari ini. Ada sifat mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, menyembunyikan kebenaran disebabkan bimbang, tergugat kepentingan diri dan seumpamanya. Jadi pengajaran perlu diumumkan kepada, termasuk kepada umat Islam, kepada kita semua pada hari ini. Jadi dipesankan dalam rangka nasihat kepada pemuka-pemuka Yahudi sebagai merangkul mereka dalam suasana Islam, supaya meminta. Selain daripada itu tuan-tuan, wasta'inu bis sabri was salah juga dalam merangkumi maksud kita dalam kehidupan ini. Memang untuk berpegang dengan agama, dia perlu berhadapan dengan syaqah, kesukaran dan kepayahan, dihina, diuji, difitnah dan seumpamanya. Usaha untuk kembali kepada sunnah difitnah, ditohmah, macam-macam, digelar dengan gelaran yang kita tak ada kaitan dengan gelaran tersebut.
Itu semua memerlukan as-sabr, memerlukan kesabaran. Kerana itu kita baca wasta'inu bis-sabri was-salah, hendaklah meminta tolong kepada Allah dengan bersabar. Dengan bersabar tu je kita dapat bayangkan bagaimana cabaran yang akan dihadapi di dalam kehidupan beragama, dalam keazaman untuk berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, untuk kembali taat kepada Allah, dia akan berdepan dengan kesukaran. Sebab tu dia datang bis sabri, kerana kena bersabar. Kerana maksud sabar dia itulah menahan diri dalam menghadapi kepayahan. Itu sabar. Sabar ialah menahan diri dalam menghadapi kepayahan. Maka dengan ayat ni saja saya sebut sebentar tadi, kita dah tahu kita akan berhadapan dengan kepayahan. Supaya meminta tolong kepada Tuhan dalam bab dengan cara bagaimana? Pertama dengan sabar, tabah, tahan hati dan teguh sehingga tidak berkocak bila datang gelombang kesulitan. Maka adalah sabar sebagai benteng. Dengan salat supaya jiwa itu selalu dekat dan lekat kepada Tuhan. Salat itu sepatutnya menjadikan seseorang musalli, seseorang yang menunaikan salat, merasakan jiwa dia itu dekat dan lekat dengan Tuhan. Bahasa Buya Hamka, lekat dan dekat. Dan yang ini kita kena usaha dalam hidup kita. Dalam kita menunaikan salat, kita kena usaha. Natijah dia, antara yang terpenting, kita merasakan diri kita sentiasa dekat dan sentiasa lekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dan tuan-tuan kena usaha perkara ini. Orang yang berpadu di antara sabarnya dengan salatnya akan jernihlah hatinya dan besar jiwanya serta tidak dia akan lintang dengan perkara-perkara kecil dan titik bengik. Perkara-perkara kecil dan titik bengik tidak menghalang dia dari dia tetap sabar dan menunaikan salat. Kata para ulama, salat dan sabar dia mesti seiring. Kalau seseorang tidak sabar, dia tidak akan dapat hasil salat. Bahkan sebenarnya seseorang yang tak sabar, tak ada jaminan dia akan tetap menunaikan salat. Kerana salat itu sendiri menuntut kesabaran. Sabar dalam apa? Sabar dalam konsisten untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dalam melawan bisikan-bisikan hati ketika kita salat. Bila kita takbir Allahu Akbar, sebelum takbir Allahu Akbar, sentiasa hati kita berharap untuk khusyuk di dalam salat, tetapi hati ni dia lari ke tempat lain. Lalu kita beri perhatian, tetap nak kembalikan ingatan kita yang kita sedang berhadapan dengan Allah, mengadu dan merintih di hadapan Allah. Kita sedang menghadap zat yang begitu agung dan begitu mulia, yang menguasai jiwa raga kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah itu mampu melakukan apa sahaja kepada kita. Untuk Allah Ta'ala kurniakan kebaikan kepada kita hanya dengan Allah Ta'ala sebut kun, jadi, maka jadi. 2 huruf sahaja. Allah Ta'ala kata jadi, jadilah perkara itu. Kalau Allah Ta'ala nak kenakan musibah dan malapetaka kepada kita dengan hanya Allah Ta'ala kata kun, jadi, maka jadi. Kita sedar perkara itu kita sedang berhadapan dengan zat Tuhan yang begitu mulia, begitu gagah perkasa, yang memiliki jiwa kita dan segala-galanya. Bagaimana kita merasai hadirkan perasaan itu dalam salat jika tidak ada kesabaran? Kesabaran itu, sebab tu kesabaran dalam salat mesti beriringan, sentiasa beriringan. Seseorang yang saya sebut dah tadi, seseorang yang salat tapi tak sabar, satu hari dia akan tinggalkan salat. Ataupun dia salat tetapi salat dia kosong. Salat dia kosong, tidak menatijahkan perkara yang sepatut dia perolehi. Kata Buya Hamka lagi, percubaan yang harus kita tempuh dalam menyeberangi kehidupan ini kadang-kadang sangatlah besar, sehingga jiwa harus kuat dan pendirian harus kukuh. Jiwa kena kuat, pendirian mesti kukuh. Sebab itu untuk memintakan agar selalu mendapat pertolongan dari Tuhan, agar kita dikuatkan menghadapi kesulitan itu, tidaklah boleh terpisah di antara keduanya ini, sabar dan salat. Nak minta tolong dari Allah mesti dengan sabar dan salat, iaitu membuat hati jadi tabah dan selalu mengerjakan salat. Bila kita dengar, bila kita baca perkara ini, kita belajar tafsir Buya Hamka, kita dengar ayat Al-Quran wasta'inu bis sabri was salah, cuba kita ukur diri kita sejauh mana kita menghadapi kesulitan
Berapa kali kita berwuduk lalu kita menunaikan salat sunat, memohon pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru usaha cara lain. Berapa kali kita buat? Kalau kita dah buat, alhamdulillah. Dan dia bukan suruh buat 2 rakaat saja. Setiap kali perkara itu masih ada pada kita, kita ingat perkara itu, berwuduk, menunaikan salat, mengharap Allah Subhanahu wa taala merungkaikan, hilangkan masalah itu dalam kehidupan kita. Itu tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang patut dipuji. Ingatlah, kata Buya Hamka, betapapun sabarnya hati, terkadang kerana beratnya yang dihadapi, jiwa dapat bergoncang juga. Maka dengan salat khusyuk sekurang-kurangnya 5 waktu sehari semalam, hati yang tadinya nyaris lemah nescaya akan kuat kembali. Maka sabar dan salat itulah alat pengukuh peribadi bagi orang Islam. Salat, sabar dan salat mesti kita lakukan dalam keadaan kita memiliki i'tiqad yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salat, kita baca ayat Quran, wasta'inu bis sabri was salah. Kita salat, tapi hati kita masih ragu, Allah Taala nak bantu aku. Ini betul ke Allah Taala nak bantu? Macam mana Allah Taala nak bantu? Murnikan akidah, murnikan i'tiqad, keyakinan kita kepada Allah. Pasti Allah Taala bantu. Kita ni masalah ni, i'tiqad itu tidak murni. Sentiasa bercampur aduk dengan keraguan dan kesamaran. Betul ke Allah Ta'ala nak bantu ni? Tuan-tuan, kadang-kadang ada satu perkara yang berlaku dalam hidup kita. Kita tak nak, katalah ada satu perkara yang dijangkakan akan berlaku. Kita tak nak perkara tu. Sebagai contoh, lalu kita ingat, tak ada harapan dah kepada orang lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jauh dalam sudut hati kita, kita kata, nampak macam tak ada jalan dah nak buat ni. Cuba tengok. Kita seolah kita faham kemampuan Allah itu hanya sekadar apa yang kita tahu saja. Tiba-tiba Allah Taala buka jalan yang kita tak sangka-sangka. Jalan itu sebenarnya kita tak nampak sebelum ni. Tapi Allah Taala buka sikit saja. Seperti ajak kita, seolah hang tak yakin ke aku berkuasa mampu melakukan perkara yang di luar dari pengetahuan kamu, jangkaan kamu. Tapi disebabkan kita tak bersungguh-sungguh, Allah Ta'ala seperti apa yang berlaku tu, seperti Allah Ta'ala memukul kita, masih ragu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu tuan-tuan, antara perjuangan kita, bagaimana kita nak dalam hidup ni, bagaimana kita nak memurnikan i'tiqad dan akidah kita kepada Allah, memurnikan sangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Benda itu perlu dilatih dalam hati dan perasaan kita, sangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab selalu terjadi dalam kehidupan suatu mara bahaya yang kita hadapi sangatlah sakitnya, kadang-kadang tidak tertanggung, padahal kemudian setelah mara bahaya itu lepas, barulah kita ketahui bahawa bahaya yang kita lalui itu adalah mengakibatkan suatu nikmat yang amat besar bagi diri kita sendiri. Kadang bahaya yang berlaku pada diri kita, setelah dia selesai, setelah beberapa tempoh baru kita tahu rupa-rupanya musibah yang disangkakan musibah yang kita tak suka, rupa-rupanya bukti apa yang Allah Ta'ala kenakan kepada kita itu adalah satu kebaikan kepada kita semua. Tuan-tuan, tadi saya sebut buruk sangka kita, keyakinan dan sangkaan baik yang tak sepatutnya kepada Allah. Maksudnya sangkaan kita masih bercampur aduk. Bila kita sedar begitu tuan-tuan, segeralah kita mengulang-ulang istighfar Nabi Allah Yunus. Kerana kita salah pada sangkaan kita kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan-Mu, ya Allah. Sesungguhnya aku sebelum ni termasuk dari kalangan orang-orang yang zalim. Yakni aku zalim terhadap diri aku sendiri. Sehingga ada sangkaan-sangkaan yang tidak benar terhadap-Mu di dalam diri aku ini. Ya Allah, tolonglah ampunkan aku. Taubat kepada Allah. Tak mau supaya Allah Ta'ala, ya Allah, bantu aku memurnikan i'tiqadku kepadamu.
bantu aku untuk berbaik sangka denganmu. Ya Allah, kita bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah dengar tuan-tuan. Pasti Allah Taala mendengar. Pasti Allah Taala mendengar. Ingatlah kisah surah Mujadalah. Surah Mujadalah tu saya hafal disebabkan awal tu. Disebabkan kisah yang awal. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Kisah seorang perempuan, dalam sebahagian riwayat kata namanya Khawlah, yang ada masalah dengan suami dia. Suami dia balik rumah ada masalah dengan dia, dia cakap sesuatu, suami dia tak setuju. Kemudian suami dia zihar dengan dia. Dia marah orang Arab, zihar ni aib lah, satu keaiban, menghina seorang perempuan. Lepas tu bila reda keadaan, suami dia nak bersama dengan dia. Dia tak nak. Tadi waktu hang marah, hang ziharkan aku. Zihar ni tak seolah ungkap satu perkataan bagi sama dengan mahram, terutamanya dengan ibu, seolah tak mau dekat isteri. Isteri tu marah. Lalu Khawlah agak kuat banding suami dia. Suami dia tak boleh nak bersama dengan dia. Lalu dia terus mengadu kepada Rasulullah tentang sikap buruk suami dia. Aisyah radhiyallahu anha cerita Khawlah sampai rumah tu, Aisyah tahu dan Aisyah dengar perbualan suara dia berbual dengan Rasulullah, tapi Aisyah tak tahu apa cerita. Faham tak? Dengar suara bercakap tapi orang tua kata tak dengar biji buah dia apa. Tak dengar isu apa yang sedang dibincangkan. Aku duduk di sebelah pintu saja, kata Aisyah. Dan Rasulullah nasihat kepada Khawlah, bertakwalah kamu kepada Allah akan hak suami kamu terhadap kamu, wahai Khawlah. Maksudnya Nabi sokong suami. Khawlah rasa dia dizalimi, lalu dia balik. Dia buat apa? Wa tashtaki ila Allah. Allah Taala habaq. Dia mengadam perempuan yang bermujadalah. Mujadalah ni macam berdebat. Rasulullah kata, ta'alah kamu kepada suami kamu, laksanakan hak dia terhadap diri kamu. Dia kata, takkan begitu, dia telah mengziharkan aku. Bagaimana begitu? Rasulullah suruh dia taat kepada isteri, suami. Dia balik, Allah Ta'ala bagi tahu, wa tashtaki ila Allah. Dia mengadu kepada Allah, wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah Ta'ala mendengar perbualan hampa berdua. Innallaha sami'un basir. Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha memerhatikan apa yang berlaku. Terus Allah Ta'ala buat apa tuan-tuan? Membela Khawlah sehingga dijatuhkan hukuman zihar. Siapa yang menziharkan isteri kemudian tiba-tiba nak baik balik dengan isteri, tak boleh melainkan dia kena merdekakan seorang hamba ataupun berpuasa 2 bulan berturut-turut ataupun memberi makan 60 orang miskin. Kafarah kubra, kafarah paling besar sekali. Sama dengan kafarah orang yang melakukan hubungan pada siang Ramadan. Kafarah yang sama. Kan itu saya hafal surah Mujadalah tu kerana kisah awal tu. Kalau tuan-tuan rajin hafal lah juga surah Mujadalah, sehingga bila kita baca kita rasa macam begitu rapat hubungan dunia dan langit. Maksudnya Allah Ta'ala tahu apa yang berlaku. Umar bin Al-Khattab setelah wafat Rasulullah, setelah meninggal Abu Bakar As-Siddiq, Umar menjadi khalifah. Umar berada di atas kuda, lalu berhampiran dengan Khawlah. Umar tengah duduk atas kuda, khalifah, seorang khalifah yang digeruni oleh semua orang. Bila nampak Khawlah, Umar turun dari kuda tuan-tuan, jalan kaki, sehingga khadam yang bawa Umar tu kata, wahai Amirul Mukminin, siapa dia wanita tua ini sehingga begitu hormat kamu kepadanya? Kata Umar, bagaimana aku tidak menghormati seorang wanita yang sebab dia turun ayat Al-Quran dari langit membela diri dia. Oh, dahsyat hubungan langit dengan dunia. Dan hubungan itu berterusan. Selagi belum berlaku kiamat, Allah sentiasa memerhatikan jiwa kita. Kerana itu belajarlah dan berlatihlah untuk kita
berbicara dengan Allah, Allah, wallahi, demi Allah, Allah mendengar apa yang kita cakap. Dan Allah sama sekali tidak akan membiarkan permintaan kita disia-siakan dan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya kata, minta tolong pada Allah dengan bersabar dan mendirikan salat. Pastikan kita memiliki keyakinan dan i'tiqad kita yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikotori dengan kesamaran, rasa ragu, betul ke Allah Taala nak tolong aku. Jangan buat benda tu ada dalam diri kita. Tapi duduk mari juga ustaz. Kena berlatih untuk buang benda tu. Bagaimana kita nak capai satu keyakinan yang tidak boleh digugat oleh sesiapa pun. Kat mana tadi? Yang saya katakan ini adalah pengalaman berkali-kali, kata Buya Hamka. Baik bagi diri saya maupun diri tuan. Maknanya hidup ini menghadapi banyak mara bahaya. Dan kadang-kala selepas mara bahaya itu melanda diri kita dan kita dapati perkara itu sebenarnya satu kebaikan. Dalam cerita Nabi Ibrahim kelak pada ayat 124 surah ini, kita akan bertemu kenyataan itu. Beliau diuji ataupun baginda diuji dengan berbagai ujian, dan setelah dengan segala kesabaran ditempuh oleh Nabi Ibrahim ujian itu, dan di seberanginya dia pula diangkat menjadi imam. Nabi Ibrahim diangkat menjadi imam, sehingga Al-Quran menamakan Nabi Ibrahim sebagai ummah. Punya dahsyat kecekalan hati Nabi Ibrahim, seperti cekalnya Nabi Ibrahim, kerja yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, mantapnya iman Nabi Ibrahim seperti iman satu ummah. Diangkat Nabi Ibrahim menjadi imam, sehingga ke hari ini Nabi Ibrahim disebut namanya di dalam ibadat kita. Bila selawat, ada selawat Ibrahimiyah, selawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Cuba tengok ujian yang Nabi Ibrahim perlu hadapi, dahsyat, sehingga Nabi Ibrahim termasuk dari kalangan salah seorang Nabi ulul azmi. Kehidupan Nabi-Nabi adalah contoh teladan yang harus diambil oleh orang beriman. Akan tetapi ayat selanjutnya mengatakan, dan sesungguhnya hal itu amat berat. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan sesungguhnya hal itu amat berat. Tengok, wa innaha lakabiratun. Ayat yang sebelumnya Allah Taala sebut minta bantulah kepada Allah, minta bantuanlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Dua benda. Yang mana tiba-tiba wa innaha, sesungguhnya ia. Ha tu satu. Satu untuk muannas, satu untuk perkataan perempuan. Baik, sepatutnya dia tidak wa innaha. Sepatutnya wa innahuma. Sesungguhnya kedua-duanya, yang inilah sabar dan salat. Tapi Quran tak sebut wa innahuma. Mustahil lah Quran salah dalam tata bahasa Arab, mustahil. Tapi kenapa wa innaha? Apakah dia merujuk kepada salat saja? Atau dia sebenarnya merujuk kepada salah? Yang besar itu adalah salat sahaja? Atau sebenarnya dia merujuk kepada yang besar, yang berat itu, yang kata terjemah apa? Berat. Yang berat itu hanya sabar saja. Mana satu? Atau sebenarnya dua-dua? Maka jawapannya sebenarnya dia merujuk kepada dua-dua, walaupun dia tak guna ganti nama dua. Walaupun tak sebut wa innahuma, tak sebut begitu, wa innaha. Kenapa dalam bahasa Arab ada perkara yang datang dalam bentuk yang sama? Saya tak nak guna bahasa kita, tapi dia tak perlu kepada ganti nama dua. Contoh ayat Quran yang lain, surah Jumaah. Macam mana ayat tu? Tijaratan aw lahwan wa tarakuka qa'ima. Macam mana ayat mula dia? Idza nudiya lis-salah yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzurul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza bukan wa idza ra'au tijaratan aw lahaw, apabila mereka melihat tijarah, rombongan perniagaan datang ke Madinah, au lahu. Lahu ni macam permainan lah. Bila ada perniagaan ramai orang, adalah permainan, orang duk berseronok apa semua. Dua perkara.
Wa idza ra'au tijaratan au lahwan infaddu wa idza ra'au tijaratan wa idza ra'au tijaratan au lahwan infaddu ilaiha. Tengok, ilaiha satu juga. Sepatutnya infaddu ilaihuma sepatutnya, tapi tak sebut huma kerana perniagaan dan permainan itu datang dalam bentuk yang sama. Dalam bentuk yang sama, dalam Al-Quran membicarakan perkara yang dua tu seperti dirangkumkan satu. Lalu tak guna huma, sebaliknya guna untuk satu saja, wa innaha. Jadi kita jangan silap, nanti ada orang dia belajar bahasa Arab, baru nak belajar bahasa Arab dia kata wa innaha ni mesti hanya wa innaha lakabirah, sesungguhnya ia benar-benar besar ataupun benar amat berat. Dia faham solat saja. Tak, bukan solat saja, bahkan sabar itu juga berat dan sukar untuk buat dua perkara ni. Ha tu merujuk kepada dua-dua sekali, bukan satu sekali, bukan satu saja. Ini ada balaghah lah, di sini balaghah. Tapi kalau kita mengaji i'rab, barangkali tak jumpa, ataupun nak kena baca banyak dalam bab i'rab baru kita jumpa. Tapi dalam balaghah dia begitu. Wa innaha lakabirah, dan sesungguhnya hal itu, yakni sabar dan salat. Buat dalam kurungan pada buku tu, hal itu buat dalam kurungan sabar dan salat. Lakabirah, benar-benar berat, benar-benar besar. Kata Buya Hamka, yang dimaksudkan ialah salat. Tengok Buya Hamka pun faham gitu juga. Buya Hamka berkata hal tu merujuk kepada salat. Bagaimana saya kata dia merujuk kepada dua-dua? Saya baca sebentar tadi tafsir Asy-Sya'rawi. Siapa yang boleh bahasa Arab, dibuka tafsir Asy-Sya'rawi, Mutawalli Asy-Sya'rawi. Pada ayat ni Asy-Sya'rawi terang ha tu merujuk kepada as-sabar dan salat. Yang dimaksudkan ialah salat ni pandangan Buya Hamka, bahawa mengerjakan salat itu amat berat. Orang disuruh sabar padahal hatinya sedang susah, kata Buya Hamka. Mustahil lah ia merujuk kepada salat sahaja. Mungkin ada ulama yang kata begitu kerana Buya Hamka sebut salat sahaja. Mungkin, tak mustahil. Tetapi seperti yang saya terang tadi, penjelasan daripada Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau mengatakan wa innaha, ha itu merujuk kepada salat dan sabar. Baik, kita terus baca Buya Hamka. Lalu dia disuruh salat, maka dengan kesalnya dia menjawab, hati saya sedang susah, saya tidak dapat salat. Ada orang begitu, dia salat ketika dia senang. Itu menunjukkan dia memiliki keyakinan yang tidak betul terhadap Allah. Sebab tu penting tuan-tuan. Bukankah kita di akhirat nanti yang akan dilihat adalah apa yang ada di dalam hati? Wa hussila ma fi sudur, dizahirkan apa yang ada di dalam hati. Bagaimana kita salat, kita puasa sedangkan kita membiarkan hati kita tak betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Perbetulkan hati terlebih dahulu. Bukan maksud jangan salat, bukan maksud jangan puasa. Dalam masa yang sama, perjuangan yang paling besar yang perlu kita lakukan adalah memperbetul apa yang ada di dalam hati kita ini, terutamanya interaksi kita dengan Allah, sangkaan kita dengan Allah dan keyakinan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hati ini yang akan diukur di akhirat kelak. Jadi bila ada orang yang dia salat, dia rasa khusyuk ketika dia senang, ketika dia mendapat nikmat, dia kata ya Allah, solat khusyuk aja. Dia tertipu sebenarnya. Tapi bila dia dapat musibah, dia kata malas nak solat. Nak solat buat apa? Aku dalam keadaan susah sekarang ni. Buya Hamka sebut, hati saya sedang susah, saya tidak dapat salat. Ya Allah, kalau betul hati kamu susah, dalam salat tu nak mengadu kepada Allah. Bila dia hati susah, dia tak mengadu kepada Allah, menunjukkan dia memiliki keyakinan yang salah terhadap Allah, sangkaan yang salah terhadap Allah. Mengapa dia merasa berat salat? Sebab jiwanya masih gelap, kata Buya Hamka. Sukarlah menerima nasihat supaya sabar dan salat. Kalau ada orang salat ketika bahagia, tinggal salat ketika susah, pasti hati dia gelap. Pasti, tanpa ragu, hati dia memang gelap. Kalau nasihat benar itu ditolaknya, tidaklah dia akan terlepas dari kesukaran yang tengah dihadapinya. Lalu datang penutup ayat.
Cuba tengok, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, melainkan bagi orang-orang yang khusyuk. Kata Buya Hamka, khusyuk artinya tunduk, rendah hati dan insaf. Bahawa kita adalah hamba Allah dan Allah itu cinta kasih kepada kita. Nikmatnya lebih banyak daripada cubaannya. Nikmatnya lebih banyak daripada cubaannya. Antara bukti nikmat Allah lebih banyak dari cubaan Allah, iaitulah surah Asy-Syarh ataupun Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak, ketika Allah Ta'ala menyebut fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kepayahan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama dengan kepayahan itu ada kemudahan. Maka saya dah sebut kepada tuan-tuan, sebagian tuan-tuan, ayat Al-Quran, cuba tengok betapa hebatnya ayat Al-Quran. Inna ma'al usri, sesungguhnya bersama dengan al-usri. Kepayahan itu didatangkan alif lam. Al-usri, yusra ataupun yusran. Kemudahan yusra tak ada alif lam. Lepas tu ulang lagi sekali, inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kepayahan yang ada alif lam perkataannya, akan ada kesenangan yusra yang tidak ada alif lam. Bahasa Arab, bila berlaku pengulangan perkataan yang ada alif lam, menunjukkan benda yang sama. Tetapi pengulangan kepada perkataan yang tidak ada huruf alif lam, kata nama yang tidak ada huruf alif lam, menunjukkan benda yang lain. Faham? Sesungguhnya bersama dengan sesuatu kepayahan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama dengan kepayahan itu, kepayahan yang sama, hak sebut tadi ni, ada kesenangan yang berbeza dengan kesenangan yang sebut sebelum tu. Mana tidak akan datang dua kepayahan dan satu kemudahan. Tak akan datang begitu. Dia datang satu kepayahan, sekurang-kurangnya dua kemudahan. Dia begitu. Kemudahan dan nikmat lebih banyak kita perolehi berbanding kepayahan dan kesempitan. Bukti ayat tadi. Inna ma'al usri yusra. Macam mula-mula fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini dulu kan? Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Begitu. Dia ada kisah sebenarnya. Seorang Arab, dia bercakap sebelah dengan Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi. Dalam perkataan tu dia sebut satu perkataan fu'lah. Hajjaj ni orang yang mahir bahasa Arab. Hajjaj ni, Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi, orang yang mahir bahasa Arab, sayang kepada bahasa Arab. Jadi dia kali pertama dia dengar dalam bahasa Arab ada timbangan perkataan fu'lah. Dia kata kat lelaki tu, kali pertama aku dengar ada wazan fu'lah dalam bahasa Arab. Kamu jangan main-main. Bahasa Arab, bahasa kita kena jaga elok. Lebih kurang begitulah dia kata. Kalau kamu kena cari, kamu kena buktikan memang ada dalam bahasa Arab timbangan fu'lah. Kalau tidak, kepala kamu, aku punya. Ini dah pancung pada orang tu. Hanya kerana sebut satu perkataan yang tak diketahui oleh Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi. Kita pun takut Hajjaj, semua orang kenal kezalimannya. Kisahnya begitulah. Al-Hajjaj ni seorang yang zalim. Dia cari-cari, tiba-tiba dia dalam mencari-cari tu dia dengar seorang Arab Badui. Dia sebut, tak ingat dah saya. Perkataan Arab Badui tu, dia kata rubbama syakhsun, rubbama rajulun yakrahu syai'an. Saya tak ingat. Barangkali seseorang tak suka kepada sesuatu yang telah hampir furjaha, lebih kurang begitulah. Dia sebut perkataan furjaha, fu'lah furjah.
Ada timbangan yang sama. Jadi Arab tu dia seronok, dia dapat bukti daripada syair. Syair Arab Badui disebut perkataan furjah, timbangan yang sama. Furjah, fu'lah. Arab dia macam kita lah, memakan, meminum kan. Makanan, minuman, begitulah. Arab pun dia kena ada timbangan-timbangan tu dalam bahasa dia. Dia pun nak pergi jumpa Hajjaj. Nak habaq kata nak selamatkan diri dia, tak dipancung oleh Hajjaj. Dalam perjalanan nak jumpa Hajjaj, dia dengar kata Hajjaj dah mati dah. Lalu dia ungkapkan, lelaki itu mengungkapkan satu perkataan, aku tak pasti, aku seronok ni sebab apa? Apakah disebabkan aku selamat kepala aku dipancung oleh Hajjaj, ataupun aku seronok kerana mendapat satu syair yang membuktikan adanya fu'lah dalam bahasa Arab. Ibn Utsaimin antara cerita kisah ni, dia kata itu menunjukkan tak datang satu musibah, melainkan datang pula dua nikmat. Jadi dalam hidup kita, nikmat lebih banyak daripada musibah. Itu yang disebut oleh Buya Hamka. Dia kata nikmatnya lebih banyak daripada cobaannya. Cuma Buya Hamka disebut khusyuk artinya tunduk rendah hati. Khusyuk maksudnya tunduk rendah hati dan insaf. Dia bukan hanya sekadar tunduk rendah hati dan insaf. Dia bukan begitu. Manusia ni tuan-tuan, sifat manusia dia alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dia alhaakumut takatsur. Ghalib bahasa elok sikit apa? Ghalib tahu ghalib? Ghalib maksudnya alha tu macam menghalikkan kamu, tapi tak kena nak terjemah macam tu kan. Tapi perkataan tu dalam kepala saya ghalib. Apa dia? Melekakan kamu at-takatsur. At-takatsur tu apa? Kita ni manusia ni antara sifat dia takatsur. Dia suka nak bersaing dengan orang. Aku bagus lagi daripada orang tu. Kalau orang agama, dia ada suka sifat bersaing. Sebab apa? Dia nak fakhar, dia nak angkuh, dia nak sombong. Kalau orang agama, aku alim lagi daripada orang tu, dari ustaz tu, dia perangai dia, sifat buruk yang ada pada setiap orang. Barangkali orang perempuan, aku segak lagi dari orang tu. Kalau orang lelaki pula, aku handsome lagi dari orang tu. Aku berada lagi daripada, aku lebih kaya dari orang tu. Dia tengok ada orang tu lebih kaya dari dia, tapi rasanya aku lebih segak dari dia kot. Dia takasur, dia nak lebih kat diri dia. Orang tu ada anak, dia pun ada anak. Anakku lebih hebat daripada anak dia. Menyebabkan kita tak akan tak ada unsur nak bersaing dengan orang yang kita rasa kita kalah dengan dia. Betul tak tuan-tuan? Kita tak bersaing dengan dia. Contoh, kita nak rasa angkuh dengan raja. Raja ada rasa nak angkuh. Pasal memang kita tak boleh lawan kekayaan raja. Kedudukan dan kuasa kita tak boleh lawan. Jadi kita memang tak ada langsung hasrat nak bersaing, kita nak berasa macam kita lebih hebat daripada tuanku raja. Tak ada perasaan tu. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita mengaku memang kita kalah. Bukan saingan raja. Betul tuan-tuan? Bagaimana perasaan kena sedar dengan Allah. Allah satu zat yang kita perlu tunduk dan rendah. Kenapa? Kerana kita tahu Allah Ta'ala memiliki segala-galanya. Jiwa kita hina di hadapan dia. Dia boleh buat kepada kita apa sahaja yang dia kehendaki. Bukan sekadar itu, kita sepatutnya lebih bersyukur kepada Allah. Allah boleh kenakan hukuman kepada kita, tetapi Allah Ta'ala tidak jatuhkan hukuman kepada kita. Dia telah bagi tahu kepada dia sifat dia Halim, yang boleh diterjemahkan sebagai apa itu saya sebut. Halim terjemahkan sebagai lunak dan memberi tangguh. Orang buku-buku kita Halim tu dia suka terjemah lemah lembut. Tapi lemah lembut dalam bahasa Melayu tak apa nak cantik. Halim tu maksudnya, saya ingat terjemahan setakat ni lah, rasa terjemahan yang lebih baik adalah lunak dan memberi tangguh. Kerana Halim itu iaitulah Tuhan yang boleh kenakan hukuman kepada hamba yang melakukan kesalahan, tetapi Allah tak kenakan hukuman kepada hamba tu. Itu Halim, Tuhan yang Maha Halim. Cuba tuan-tuan bayangkan, kita lemah, kita rendah di hadapan Allah. Allah tu begitu baik dengan kita. Maka apakah tidak wajar lagi datang rasa khusyuk kepada Allah ketika di dalam salat? Maka sesiapa yang tidak pernah memerhatikan, tidak pernah memikirkan nak bagi salat dia khusyuk,
sedaklah cepat-cepat. Kalau kita tak menghiraukan tentang khusyuk, betapa lupa dirinya kita ini, seorang hamba yang lupa diri kepada Tuhan yang amat sayang dan kasih kepada dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari sifat-sifat buruk tersebut, dan semoga Allah Taala mengurniakan kepada kita qalbun takhsha, hati yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita menerima nikmat itu lebih banyak daripada saat menerima susah, kata Buya Hamka. Lantaran yang demikian itu, jika diajak supaya sabar dan salat, orang yang khusyuk itu tidak bertingkah lagi, kerana dia tahu Allah Tuhan yang begitu maha agung. Tak ada hari untuk kita nak bersaing, nak rasa angkuh dengan Allah. Tak ada. Bila seorang dia itu yang sikap yang dalam hati dia sudah tentu, insya-Allah dia akan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba tengok setiap orang berada di hadapan raja, begitu patuh dan taat. Tunduk aja. Patuh dan taat. Kenapa? Kerana dia tahu dia itu bukan saingan dia. Tempat untuk dia memberikan kesetiaan dan kepatuhan kepada raja. Itu raja, tuan-tuan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala Tuhan dan raja kepada sekalian raja yang kita patuh. Tuhan dan raja kepada kita semua, bukan sekadar raja, tetapi Allah itu memiliki segala-galanya. Allah boleh mengambil apa-apa nikmat yang dia kurniakan kepada kita dalam sekelip mata. Allah, sebab dia insaf. Orang yang sedar keadaan itu, dia insaf bahawa memang keselamatan jiwanya amat bergantung kepada belas kasih Tuhannya. Yang ini yang perlu ada dalam jiwa kita dalam setiap masa. Apa dia, tuan-tuan? Jiwa kita ini amat-amat bergantung kepada belas kasihan Tuhan kita. Masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Hadirkan perasaan kita ini amat-amat bergantung harap kepada belas kasihan Tuhan. Kalau Tuhan tarik rahmat dia, menunjukkan kita ini benar-benar, apa nak sebut, bahasa Penang. Saya pernah jumpa orang Penang sekali tu. Saya ingat bahasa tu yang sesuai kot menggambarkan. Saya minum dengan kawan-kawan. Ada seorang kawan saya tu, dia dah keluarkan duit. Saya memang niat nak belanja hari tu. Dia keluarkan duit kepada orang tu. Saya pun keluar kali kedua, terlewat sikit lah. Nak bagi kat peniaga tu. Tiba-tiba peniaga tu marah kat saya. Dia kata apa kat saya? Dia kata, bila mari duit yang pertama, duit yang kedua tu musibat. Dia kata kat saya, saya ingat lagi. Duit yang kedua tu musibat, dia marah kat saya. Saya pun, biar betul orang ni, benda si kecil je kan. Dia marah dengan macam nak makan kita. Tapi saya kata, kalaulah kita ni Allah Ta'ala tarik rahmat kita, saya ingat perkataan yang paling tepat sekali tapi kasar sekali lah, kita ni hamba yang musibat, seolah begitulah. Kan? Kerana inna rahmati gharabat kulla syai', kasih sayang aku itu mendahului, sabaqat kulla syai', wasi'at kulla syai'. Kasih sayang aku, kata Allah Ta'ala, mendahului segala sesuatu. Inna rahmati sabaqat ghadabi, kasih sayang aku mendahului kemurkaan aku. Orang buat salah, Allah Ta'ala kasih sayang kepada dia, beri tangguh. Tiba-tiba dia kena hukuman dari Allah. Menunjukkan, kalau bahasa kasar dia, barangkali bahasa orang Penang, dia sebut hamba yang musibah, salah begitulah, kalau boleh digunakan perkataan itu. Jika datang perjumpaan Tuhan, bukanlah dia menjauhkan Tuhan, melainkan bertambah mendekatkan diri kepadanya. Ini sifat ini, ambil perhatian tuan-tuan, perkataan Buya Hamka. Ini barakah ulama, barakah orang alim. Dia sebut perkataan itu tepat. Walaupun perkataan dia bukan wahyu, tetapi dengan beramal, barangkali dia beramal dengan ilmu, dia memikirkan tentang nasib dia, hubungannya dengan Allah, lalu dia boleh mengeluarkan perkataan-perkataan ini. Bukanlah seorang, kita kena sedar, kita ni bila terima ujian, bukan kita jauhkan diri dengan Allah. Sebaliknya, kita perlu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam doa, banyak doa Nabi sebut, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tak ada tempat nak kembali berteduh, tak ada tempat nak kembali, nak mengadu ujian dan kepayahan yang aku terima. Ujian dan kepayahan itu siapa yang beri, tuan-tuan? Bukankah Allah Ta'ala? Tak ada tempat aku nak kembali dan nak mengadu, nak berteduh
nak mengadu tempat kepayahan yang aku sedang menghadapi ni, illa ilaik, melainkan pergi kepadamu juga ya Allah. Tak ada tempat lain. Maka bila dapat ujian, bukan jauh dari Allah, sebaliknya menambahkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapakah orang yang dapat menjadi khusyuk? Wallahu taala alam. Kita tangguh kuliah minggu hadapan insya-Allah. Maka ada soalan, dipersilakan. Ada soalan? Ya, Cik. Tiga rakaat dua salam. Tiga. Okey, masalah berbeza niat antara imam dengan makmum dalam menunaikan salat sunat witir. Imam barangkali salat witir 3 rakaat 1 salam, makmum berniat 3 rakaat 2 salam, atau terbalik, makmum berniat 3 rakaat 1 salam, imam berniat 3 rakaat 2 salam. Jadi pada rakaat yang kedua makmum ingat nak duduk, nak bagi salam, tengok imam bangun, sempurnakan 3 rakaat 1 salam. Cara dia tak susah. Apa sebab tak susah? Ubah niat. Solat-solat yang sama. Solat-solat witir tu, dia katalah dia niat 2 rakaat, 3 rakaat 2 salam, 2 rakaat bagi salam, 1 rakaat bagi salam. Tengok pada rakaat kedua imam terus sambung. Maka dia ubah niat. Niat dia maksudnya tak apalah. Ughayyirun niyata salatal witri, aku mengubah niat salat witir aku min taslimataini ila taslimah wahidah. Tak payahlah begitu. Dia terus ikut. Dia terus ikut perkataan imam kerana salat yang sama. Yang berbezanya nak letak salam ke tidak, itu saja. Tak ada masalah. Kita salat Zuhur, lupa tahiyat awal. Maknanya tak ada niat nak buat tahiyat awal. Tahiyat awal hukum dia sunat ke wajib? Sunat. Tinggal pun tak apa. Sekarang ni dia lupa, dia lupa kan. Dia dah bangun dah. Lepas tu, ubah nak duduk. Duduklah. Waktu nak bangun tu, dia baru teringat dia tak duduk. Dia duduk. Perubahan niat tu boleh dalam solat yang sama. Solat yang sama, 2 rakaat tu witir, 1 rakaat berikutnya juga adalah witir, tak ada masalah. Ubah niat. Sama juga. Imam 1 salam ke, imam 2 salam, sama. Dia ikut imam. Boleh. Tak ada masalah. Solat fardu jadi macam mana? Jamaah. Buat isyak 2. Dia buat maghrib, imam buat isyak. Okey, dalam masa isyak dia buat maghrib dalam masa isyak. Imam sembahyang isyak, betul? Dia niat maghrib, tak sangka okey. Imam pun musafir juga. Imam musafir, imam buat, mereka satu kumpulan, katakan satu kumpulan, mereka keluar buat jamak takhir. Imam tu pergi buat isyak dulu baru buat maghrib. Boleh, tak ada masalah. Tapi dia nak buat maghrib dulu. Imam angkat takbir, tak tanya apa. Isu ni nak perlu selesaikan satu, sebelum jawab soalan tu kena selesai satu masalah dulu. Apa dia? Wajib tak berniat qasar dalam ketika takbiratul ihram? Wajib tak? Tadi seniat. Wajib tak menyebut salat, kita niat salat tu kita nak salat, itu tak ada masalah. Imam sembahyang isyak 2 rakaat, dia sembahyang maghrib kan, dia selepas imam tu beri salam, dia bangun buat 1 rakaat lagi. Dia bangun buat 1 rakaat lagi pasal dia niat maghrib. Dia tak boleh ubah, tadi niat maghrib ubah pergi jadi isyak pula, tak boleh. Kerana dia ketika dia berniat itu adalah niat maghrib, salat dia adalah salat maghrib.
Tengok-tengok imam buat 2 rakaat isyak, dia duduk tahiyat, imam bagi salam, dia wajib bangun untuk kerana dia salat maghrib. Dia tak boleh ubah. Maghrib ubah kepada isyak, tak boleh, kerana maghrib dengan isyak solat yang berbeza. Tadi witir solat yang sama, cuma nak bagi salam pada rakaat yang kedua ataupun tidak. Tengok-tengok imam tak beri salam, maka dia ubah niat, maksudnya dia tak nak bagi salam, tapi masih di dalam solat yang sama. Nampak tak? Solat witir. Tapi hak tadi ni solat yang berbeza. Ini isyak, ini maghrib. Dia nak ubah niat, imam buat 2 rakaat, aku kena buat rakaat. Mana ada maghrib 2 rakaat? Tak ada. Kalau tak ada maghrib 2 rakaat, aku ubah jadi isyak lah. Mana boleh macam tu? Hang dah niat nak sembahyang maghrib, hang kena selesaikan maghrib. Boleh? Wallahu a'lam. Ya. Orang Islam pun sabar. Berjaya. Non-Muslim pun sabar juga, berjaya juga. Sabar dia duk tang mana sabar tu? Sabar tu di hati. Sama saja sabar orang Islam, cuma yang berbeza saya sebut tadi. Sabar itu iaitulah memikul, menahan diri atas sesuatu yang payah. Itu sabar. Wallahu a'lam. Tak tahu, barangkali mereka melihat kepada kesan negatif kalau tak sabar. Tetapi ada tak mereka habuan pahala dan habuan di akhirat? Mereka tak ada. Dah tentu. Betul. Sebab tu Nabi ajak, kalau seorang tengah marah dalam keadaan berdiri, dia duduk. Cara. Ya, saya secara peribadi, kefahaman lain yang boleh difahami daripada hadis tu, Nabi tak bagi kita buat tindakan ketika marah tu. Sebab biasanya orang ni bila dia berdiri, dia marah, dia bebas untuk bertindak. Jadi nak minimumkan kemampuan bertindak tu, Nabi suruh duduk. Kemudian bila duduk pun duk marah lagi, Nabi suruh berbaring. Pasal nak bagi minimumkan kemampuan bertindak. Kerana bila kita itu marah lah waktu marah. Kerana kalau kita bertindak waktu marah, dia confirm akan menyesal selepas pada tu. Confirm. Keluar. Duduk berdiri tak boleh. Duduk marah juga, baring marah. Kita dah sabar, dia pula marah. Susah. Itu buat apa? Keluar. Pertimbanganlah. Tapi yang membeza, perbezaan ketara antara orang Islam dan bukan Islam dalam bab sabar, kita mendapat habuan kebaikan di dunia dan kita mendapat habuan di akhirat, terdiri pahala dan balasan syurga dan pahala yang berlipat kali ganda. Itu bagi orang yang sabar. Allah Ta'ala sebut, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang sabar saja yang diberikan pahala yang tanpa ada batasan. Lipat ganda dia begitu banyak. Manakala non-Muslim tak dapat. As-sabru minal iman. Sabar itu sebahagian daripada, ataupun sabar itu daripada iman. Orang yang boleh bersabar itu, yang mendorong daripada bersabar adalah disebabkan keimanan. Sabar adalah arti kata yang umum lah. Sabar dalam melakukan ketaatan. Berbagai-bagai. Sabar adalah arti kata yang luas. Bukan hanya sabar dengan marah. Kerana sabar itu dia 3. Sabar melakukan ketaatan, sabar menjauhi tegahan, sabar dalam memikul kepayahan. Dia mesti Islam. Dia tak ada iman, confirm dia tak ada iman kepada akhirat. Tetapi dia ada iman, ni keyakinan. Dia ada keyakinan sabar itu mendatangkan manfaat kepada kesihatan diri dia. Iman ni bab tu lah. Tapi orang yang beriman, yang mendorong, kalau dia mengharapkan akhirat, sudah tentulah sabar dia itu adalah iman. Aku tahu aku sabar ni sebab agama suruh sabar. Apa yang mendorong dia buat benda tu? Iman. Pasti iman. Pasti iman. Wallahu a'lam. Boleh ya? Saya ingat sekadar itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.